نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu memiliki hubungan yang serba banyak kekurangan muamalah, hubungan muamalah, hubungan baik kita dengan Allah. Keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan, kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, walaupun sedemikian rupa muamalah, hubungan baik kita dengan Allah yang begitu serba banyak kekurangan, tapi masih lagi kita diizinkan oleh Allah untuk berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya hati-hati kita diterjemahkan dalam keadaan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah, atas bantuan taufiq yang diberikan oleh Allah. Selain daripada kita menterjemahkan kedudukan hati kita yang bersyukur kepada Allah, masa yang sama memohonlah kita kepada Allah, merayu kepada Allah, memperbanyakkan permintaan doa kepada Allah supaya kita sentiasa diistiqamahkan oleh Allah. Amin rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa insyaAllah pada edisi kuliah bulanan yang terakhir ataupun pada edisi kuliah bulanan yang lepas, kita telah membicarakan bab yang khusus, iaitu mengenai fadilah kelebihan syahr bulan fi Muharram, yakni pada bulan Muharram. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal puasa adalah pada bulan Ramadan. Setelah itu seafdal puasa adalah seorang berpuasa pada bulan Muharram. Sambung pada riwayat hadis yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal salat adalah seorang itu salat pada 5 waktu, dan setelah itu seafdalnya salat adalah seorang itu salat di waktu malam ataupun salat tahajud. Pada edisi kuliah bulanan 2 bulan lepas, kita telah membicarakan mengenai fadilah kelebihan syahr bulan, iaitu Zulhijjah. Seperti mana kita membicarakan mengenai fadilah kelebihan pada bulan Muharram, kelebihan pada hari 9 Muharram diikuti dengan kebesokan harinya 10 Muharram. 9 Muharram iaitu Tasu'a, kebesokan harinya 10 Muharram iaitu Ashura. Pada tahun 61 Hijriah, pada 10 Muharram Ashura, berlaku tragedi ataupun kisah yang begitu sedih, iaitu peperangan Karbala, iaitu disembelihnya kepala cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhuma. Sebelum tu, pada edisi kuliah 2 bulan lepas, kita membicarakan mengenai fadilah kelebihan 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Seperti mana Muharram ini dipenuhi dengan puasa sunnah, begitu juga bila datangnya 10 hari awal pada bulan Zulhijjah dibanyakkan puasa. Seperti mana tuntutan untuk kita yang tak melakukan ibadah haji, maka
pada 9 Zulhijjah kita menikmati hari tersebut dengan puasa fi yaum Arafah, pada hari Arafah, dan memiliki doa mustajab pada waktu hari tersebut lebih kurang selepas asar sampai jam ataupun pukul 12 malam. Kita menikmati hari-hari tersebut, dan itulah edisi kuliah 2 bulan yang lepas yang kita bahas. Pada 3 bulan lepas kita membicarakan mengenai topik pembahasan izhad fid dunya, iaitu zuhudlah olehmu terhadap dunia. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i, atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah punya karya ataupun punya karangan yang berjudul Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 usul-usul agama ataupun 40 pokok-pokok agama. Dalam kitab ni ada pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah mengenai sifat Al-Mahmudah. Sifat ini terbahagi pada 10, di awal dengan pembahasan At-Taubah, diakhiri dengan pembahasan Zikrul Maut. Setelah Imam Al-Ghazali menyebut pembahasan taubat, kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut pembahasan khasyah ataupun khaufillahi ta'ala, iaitu hati yang memiliki perasaan takut kepada Allah. Yang ketiga setelah itu Imam Al-Ghazali rahimahullah bahas izhad fid dunya, zuhudlah olehmu terhadap dunia. Riwayat-riwayat berkaitan mengenai topik pembicaraan ini, iaitu izhad fid dunya, telah pun saya share ataupun kongsikan kepada para jemaah hadirin dan juga hadirat. Begitu beberapa banyak riwayat mengenai pembahasan ini, iaitu izhad fid dunya, zuhudlah olehmu terhadap dunia. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini telah baginda sabdakan kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beberapa perawi meriwayatkan hadis ini, antaranya juga Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Sifatus Safwa. Ketika Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah menyebutkan manaqib, dalam terjemahan bahasa kita biodata ataupun biografi, riwayat-riwayat mengenai Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Di antara sabdaan baginda kepada Abdullah bin Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil aduwaka nafsaka min ahlil qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, hiduplah kamu di dunia seperti orang yang terasing, orang asing, ataupun hiduplah kamu di dunia seperti orang yang musafir. Maksudnya adalah orang asing ataupun orang yang musafir, selama mereka hidup di dunia, di sisi mereka tak ada kekayaan, di sisi mereka tak ada kemewahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiduplah kamu di dunia seperti orang asing ataupun hiduplah kamu di dunia seperti orang yang musafir. Mengakhiri riwayat hadis ini, apa yang baginda sabdakan, aduwaka nafsaka min ahlil qubur, hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah kamu termasuk daripada kalangan ahlil qubur. So hadis ini memberikan kita gambaran antara amalan memudahkan hati seseorang itu zuhud terhadap dunia adalah memperbanyakkan mengingat akan kematian. Antara amalan yang memudahkan hati seseorang memiliki perasaan zuhud. Zuhud tu apa? Memiliki perasaan hati yang tak mau terhadap kemewahan dunia. Itu zuhud terhadap dunia. Dia tak mau kemewahan dunia. Maka di antara amalan yang membantu qalbu hati seseorang
supaya Allah mencampakkan pada hatinya zuhud terhadap dunia, tak menginginkan hidup yang mewah, adalah dengan cara dia memperbanyakkan ingat akan kematian. Mana dalil atau mana hujjah terhadap statement ini? Iaitu antara amalan supaya seseorang itu hatinya zuhud terhadap dunia dengan ingat terhadap kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ada tulisan tangan saya satu helai, riwayat-riwayat berkaitan mengenai memperbanyakkan ingatan akan kematian berdasarkan dua kitab musannif pengarang kitab yang sama, itu Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Berdasarkan dua kitabnya, iaitu Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin dan juga Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Kitab ni, Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in, karya pertama Imam Ibn Jauzi punya karya, yang masuk di rumah saya lebih kurang 3-4 tahun lepas. So berdasarkan dua kitab ini ada riwayat-riwayat mengenai zikrul maut, ingat akan kematian, dan insya-Allah saya akan share ataupun kongsikan ke semua riwayat pada para jemaah. Di antara riwayat-riwayat yang saya tulis ada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalil ataupun hujjah terhadap amalan yang menjadikan hati satu orang itu zuhud terhadap dunia dengan cara dia memperbanyakkan ingat akan kematian. Hadis ni kejap lagi saya sebutlah nanti. Hadis yang sama juga Imam As-Suyuti rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitabnya Syarhus Sudur yang terbahagi pada 2 jilid. Apa yang Nabi sabdakan nanti saya sebut, nanti juga saya sebut, tapi sekarang juga saya sebutkan jugalah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ad-Dunya, hatta Imam Suyuti rahimahullah riwayatkan dalam kitabnya Syarhus Sudur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperbanyakkanlah olehmu ingat akan kematian, kerana orang yang banyak ingat akan kematian itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan hatinya akan zuhud terhadap dunia. So terang-terang, jelas-jelas, wadih, bahasa Arab sebut wadih, jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sabdanya, amalan untuk menjadikan qalbu, hati seorang itu untuk zuhud terhadap dunia dengan cara dia memperbanyakkan ingatannya akan kematian. Sebelum kita nak bahas, tak adalah berapa panjang lebar sangat mengenai zikrul maut, sebelum tu kita doalah pada Allah supaya Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita untuk kita banyak ingat akan kematian. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itu satu amalan lah. Lepas daripada kita habis membahas pembahasan zikrul maut, ikutkan pembahasan zikrul maut ni dia ada banyak lah, tapi saya ambil sikit-sikit je dan saya bahas akhir pembahasan ini di Kajang Tazkirah Jumaat baru ni. Biasa kalau saya tazkirah Jumaat, biasanya pembahasan tu ada kaitan lah dengan khutbah, isi kandungan khutbah yang khatib akan baca di mimbar. Tapi kerana baru-baru ni adalah berkaitan soal kepimpinan, soal jawatan, maka saya pun tak tahu nak bahas apa. Nak bahas mengenai soal jawatan tawilul jiddan, panjang sangat. So saya fikir-fikir sesuai yang nak bahas tu adalah zikrul maut, ingat akan kematian je lah, itulah si bahas. Dan selepas tu baru ni ada juga di Masjid Sementa atau Sementa, kat tepi jalan tu, traffic light, kapar,
Ini juga pembahasan yang saya bahas jugalah berkaitan ini, iaitu zikrul maut. Antara amalan selain daripada zikrul maut, ingat mati, menjadikan hati seorang itu zuhud. Yang kedua adalah hubbullah wa hubbur rasul, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dalil terhadap amalan ini adalah, dalilnya adalah riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mengenai kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Ala kulli hal, pembahasan mengenai hubbullah hubbur rasul agak panjang juga, tapi itu nantilah kita bahas. Kita dahulukan terlebih awal pembahasan mengenai zikrul maut, ingat akan kematian. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, dikatakan seseorang itu adalah cerdik, adalah seseorang yang menundukkan keinginan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Dikatakan seorang yang cerdik itu adalah, atau bijak pandai, adalah seseorang yang menundukkan keinginan hawa nafsunya, yang hawa nafsu itu ajak kepada kemaksiatan, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka kayu ukur seseorang itu adalah cerdik di sisi Allah adalah seseorang memiliki kekuatan untuk menundukkan hawa nafsunya, dan juga dia memiliki masyghul fi ibadah, dia memiliki kesibukan di dalam ibadah, yang mana kesibukan ibadah tersebut adalah amalan-amalan yang dia amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Abu Naim dalam kitabnya Hilyah, ketika membicarakan riwayat-riwayat berkaitan riwayat Amr bin Qais rahimahullah, diriwayatkan Amr bin Qais rahimahullah, dan ia termasuk daripada golongan 8 tabi'in yang zuhud terhadap dunia, seperti yang disebutkan oleh Alqamah bin Marthad rahimahullah. Perkataan yang disebutkan oleh Alqamah bin Marthad ini, 8 tabi'in yang zuhud terhadap dunia, juga diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya sama Hilyah. Ada 8 tabi'in yang mereka terkenal riwayat-riwayat soal kezuhudan mereka. Ranking yang pertama adalah khairut tabi'in, ia adalah sebaik-baik tabi'in, iaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Yang lain adalah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Antara lain adalah Ar-Rabi' bin Khuthim rahimahullah. Antara lain adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Antara lain adalah Amr bin Qais rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amr bin Qais terkenal seorang tabi'in, tabi'in al-jalil, tabi'in yang besar, terkenal dengan kesibukan ia mendirikan salat sunnah. Dan diriwayatkan oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin ini, diriwayatkan pernah satu hari itu Amr bin Abdullah Al-Qais, Amr bin Abdullah Al-Qais rahimahullah tengah mendirikan salat.
Habis 2 rakaat salat, nak bangun nak tambah lagi 2 rakaat. Ketika nak tambah lagi 2 rakaat, datanglah seorang maula Bani Tamim. Maula tu hamba Bani, daripada kalangan Bani Tamim. Hamba ni dia datang jumpa Amr bin Abdullah ini Al-Qais rahimahullah, ada nak cerita satu benda. Maka Amr bin Abdullah Al-Qais rahimahullah kata, wahai maula, wahai hamba Bani Tamim, cepatlah sebut apa hajat engkau padaku, kerana aku nak tambah lagi 2 rakaat, kerana aku tengah diburu saat ini. Maka maula Bani Tamim ni, hamba Bani Tamim, dia tanya, ya Amr, tengah diburu oleh siapa? Binatang buas ke? Tak. Kau diburu oleh pemerintah, iaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqaf, pemerintah yang zalim. Kata Amr, bukan. Habis tu kata Amr, aku tengah diburu oleh malaikat Israel alaihissalam, dan aku tak nak malaikat Israel alaihissalam tarik nyawaku ketika aku melakukan hal-hal yang tak ada manfaat. Ternyata Amr bin Abdullah Al-Qais rahimahullah ini meninggal ketika ia mendirikan salat sunnah. Maka kesibukan orang mukmin itu adalah masyghul fi ibadah. Kesibukan orang mukmin adalah ketika kebanyakan dia ketika melakukan ibadah. Dan moga-moga mati kita juga dalam keadaan sebegini ataupun husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecerdikan seseorang itu adalah ketika dia menundukkan keinginan hawa nafsunya dan juga dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sambung, wal ajuz, dan dikatakan orang yang tu adalah orang yang bodoh adalah orang yang menuruti kemahuan hawa nafsunya dan watamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan terhadap rahmatnya Allah. Fi riwayat, dan riwayat yang lain, dia berangan-angan terhadap syurganya Allah dalam maksiat, kemudian berangan-angan pula terhadap rahmatnya Allah. Maka tanda kecerdikan seseorang itu adalah sejauh mana dia telah mujahadah, tundukkan keinginan nafsu dia, dan dia sibuk beramal baik untuk mudahkan kehidupan setelah kematiannya. Yang seterusnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ad-Dunya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, ada beberapa orang para sahabat, mereka memuji-muji seorang sahabat di depan atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sahabat yang dipuji itu tidak ada di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar sahabat ini, para sahabat tengah memuji-muji seorang sahabat ini, Fulan bin Fulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai para sahabat, kamu telah memuji-muji sahabat kamu ini, Fulan bin Fulan, apakah sahabat ini pernah mengajak kamu berbicara soal kematian? Nabi tanya kepada para sahabat, koma kan duk puji dia, melambung tinggi-tinggi, dia ni kalau duduk dengan korang ni, pernah tak kalau dia tu muzakarah, bercakap soal kematian? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir pasti tidak. Maksudnya rasa dah memang tak pernah dah hari ni, tak pernah langsung dia membicarakan, dia mengajak kami berbicara soal kematian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya begitu, tidaklah dia memiliki kebaikan seperti mana kalian sebutkan itu. Mana ke orang duk lambung-lambung dia tinggi kan, cakap dia ni kemah tu dan sebagainya, ini kebaikan.
bukanlah seperti itu ada kepadanya kalau dia ini tidak mengajak sahabatnya untuk ingat akan kematian. Maka ulama mengatakan berdasarkan riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ad-Dunya, maka tanda baiknya seorang sahabat itu adalah dia sering atau kerap ajak sahabat dia ingat mati. Tuan-tuan nak tak cerita yang mana cerita sumber dia cerita orang dulu, ada tak macam tu? Ada. Siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ni kita baca hadis kan tadi kita dengar kan. Ada tak hadis ini dihayati oleh orang-orang terdahulu yang mana ada sejarah kisah hidup mereka, mereka terapkan dalam kehidupan mereka? Adalah, of course lah, memang ada. Antaranya kisah yang saya nak kongsikan adalah riwayat mengenai Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ibn Jauzi rahimahullah antara ulama yang suka membukukan khusus mengenai seseorang tokoh, tak kira daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ibn Jauzi punya satu karya, satu kitab, hanya cerita riwayat-riwayat berkaitan sahabat Abu Bakar. Umar pun ada juga. Antaranya adalah Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal memandangkan mazhabnya adalah pegangan mazhab fiqah Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka Ibn Jauzi membukukan khusus himpun semua riwayat-riwayat hidup berkaitan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Antara tokoh lain Hasan Al-Basri rahimahullah. Antara lain adalah yang jarang kita dengar mungkin, Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah. Antaranya adalah ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan fi kulli lailatin. Umar bin Abdul Aziz ni setiap malam, fi kulli lailatin, setiap malam, menghimpunkan para fuqaha atau ulama-ulama yang sibuk membahas mengenai halal dan haram, dan mereka ahli dalamnya, macam kalangan mufti, ulama fiqah, ini fuqaha. Tapi mudah nak bagi faham kita sebut ulama. Umar bin Abdul Aziz setiap malam menghimpunkan para ulama fi baiti, pada rumahnya, setiap malam. Qabla al-naum ba'da isya, sebelum tidur, selepas isya, setiap malam. Umar bin Abdul Aziz akan mengajak mereka untuk menyebut riwayat-riwayat mengenai kematian dan setelah kehidupannya. Setiap malam semua pakat share nanti riwayat-riwayat mengenai mati dan kehidupan setelahnya. Sampai tahap apa? Kesemua mereka nanti menangis setiap malam itu seperti seolah-olah ada mayit di hadapan mereka, iaitu mayit daripada kalangan ahli keluarga mereka. Sampai macam tu. Maka saya katakan seperti mana Nabi SAW sebutkan, tanda kebaikan seorang sahabat, dia akan ajak sahabat-sahabat dia lain untuk banyak berfikir soal kematian dan kehidupan setelahnya. Dan itu telah diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Maka di sini kata ulama, boleh kita amalkan dalam ahli keluarga kita lah. Sebelum tidur kita himpunkan isteri dan anak-anak kita share masing-masing sebut riwayat mengenai soal kematian dan kehidupan setelah kematian. Shumayt bin Ajlan rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang meletakkan kematian pada kedua kelopak matanya, maksudnya adalah banyak ingat mati lah.
sentiasa nampak mati je, maksudnya banyak ingat mati. Shumayt bin Ajlan rahimahullah kata, ini tabi'in ni, mengatakan barang siapa meletakkan kematian pada kedua kelopak matanya, nescayalah masalah-masalah hidup adalah kecil bagi dia. Masalah-masalah hidup di dunia yang dia hadapi itu kecil je bagi dia. Kenapa? Kerana dia memandang kehidupan yang lebih besar, masalahnya adalah kehidupan setelah kematian. Sehingga dia mengetahui riwayat-riwayat mengenai kehidupan akhirat, yang ngerinya kehidupan akhirat, sehingga datang segala sesuatu masalah di dunia bukanlah perkara besar lagi masalah itu, kerana masalah besar adalah masalah akhirat. Kita ni rasa besarnya masalah hidup kita. Kenapa? Kurangnya pengetahuan riwayat tentang besarnya masalah, ngerinya kehidupan akhirat kalau kita tak diampuni oleh Allah. Hamba tu kalau renung betul-betul soal besarnya, bahayanya kehidupan akhirat ini, segala sesuatu masalah hidup yang Allah datangkan padanya bukanlah the big problem bagi dia. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Sayyidina Shumayt bin Ajlan rahimahullah. Ibn Jauzi rahimahullah dalam karyanya Uyun Al-Hikayah, kitab ni memuatkan 520 lebih kisah-kisah yang sangat unik. Antara kisah, ada seorang salih, dia ni terlantar. Maksudnya dia tak apa lama dah nak menemui ajal kematian. Mak dia ada kat kepala dia, bapa dia ada kat kaki dia, orang rumah dia, isteri dia ada kat kanan dia, anak-anak ada kat kiri dia. Semua nangis. Tuan-tuan tahu apa orang salih ni kata? Sebab apa kalian ataupun kamu semua nangis? Semua kata, iyalah kau nak tinggalkan kami, kau nak menemui ajal kematian, kau tinggalkan kami, sedih, ini adalah perkara berat bagi kami. Apa orang salih ini mengatakan? Bukanlah kematian, kepergian aku ini adalah perkara yang berat, tetapi perkara yang berat yang akan ku tempuh adalah kehidupan setelah kematianku ini. Maka manakah tangisan kalian itu untuk aku? Manakah tangisan mengenai itu yang kalian tangisi pada diriku? Sedangkan setelah kepergian itu adalah berat bagi kamu, tapi tak seberatnya kehidupan akhirat yang akan ku tempuh, iaitu kehidupan setelah kematianku. Pertamanya adalah dalam kubur. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat masyhur. Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifatul Thalith, khalifah yang ketiga setelah Umar bin Al-Khattab, setelah itu Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala kalau jalan, setiap kali lalu kalau jalan dekat dengan kubur, Sayyidina Uthman akan berhenti dan nangis terisak-isak. Biasa sahabat akan tanya kat Sayyidina Uthman, amboi nangis kenapa? Sedangkan ketika engkau duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan riwayat-riwayat berkaitan neraka, tak pula kamu nangis. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai sahabatku, ini kubur ini adalah persinggahan yang pertama bila matinya anak Adam. Sekiranya kubur ini dia mendapati adalah sebahagian daripada lembah-lembah neraka, maka kehidupan setelah kubur itu adalah kehidupan yang sulit untuk dihadapi. Andai kata kubur ini singgahan pertama dan dia mendapati kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurga, itu tandanya adalah kehidupan setelah kubur nanti adalah kehidupan yang mudah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Maka inilah persinggahan yang pertama. Sebab tu pemuda saleh ni kata apa? Kau menangis ni kerana kepergianku. Mana menangis kamu dalam alam kubur yang sempit, yang susah yang akan ku alami.
Dalam kitab Bahr ad-Duma' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matinya seorang anak Adam didatangi 5 malaikat. First malaikat datang tahu tak bila? Habis-habis sudah baru ditarik nyawa dia oleh malaikat Israel. Apa kata malaikat ni? Di manakah kamu sekarang ini? Bukankah kamu memiliki pengikut yang ramai? Di manakah kamu sekarang ini? Bukankah kamu memiliki kehidupan yang mewah? Di manakah sekarang kamu ini? Bukankah kamu memiliki jawatan yang tinggi? Last punya part, malaikat yang 5 yang terakhir. Ketika mana malaikat tu datang? Ketika dibawa dalam keranda, nak berdekatan dengan kubur. Apa kata malaikat ini? Ya ibni Adam, wahai anak Adam, kamu akan menuju pada tempat yang segelap-gelapnya tempat tu. Tak pernah selama puluhan tahun kau hidup di dunia engkau menemui gelap sedemikian. Dan engkau menuju pada tempat yang sesempit-sempitnya tempat. Selama puluhan tahun engkau hidup, tak pernah engkau jumpa kehidupan sempit seperti itu. Sesempitnya kehidupan seperti itu. Maka kalau kita renungi betul soal kehidupan setelah kematian, susahnya kehidupan dunia tu, kita susahlah rasalah, mana tak rasa. Tapi tak adalah berat kita menghadapi kesusahan tersebut, kerana kita yakini kehidupan lebih berat yang akan kita tempuh adalah kehidupan setelah kematian. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yazid bin Tamim rahimahullah ta'ala, Yazid bin Tamim rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu berkata, andai kata hati seseorang itu takut kerana dia berfikir soal kematian dan setelah kehidupannya, kematian itu, dan kemudian berlakulah gempa bumi, maka hatinya tidak akan takut lagi. Kerana hatinya dihabiskan ketakutan hanya soal memikirkan kematian dan kehidupan setelah kematian. Allah. Orang kalau fikir soal takut mati, takut miskin sudah tak takut bagi dia lagi. Padahal dunia tengah takut miskin tau. Dengan penatnya ekonomi, bukan Malaysia satu dunia. Sebelum kita masuk 2023 pun kita dah dengar lah, penganalisis ekonomi dunia mengatakan tenan ekonomi dunia ni. Tapi ingat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kata, barang siapa takut pada perkara yang disuruh takut oleh Allah, antaranya Allah suruh kita takut mati, maka apa-apa perkara yang ditakuti oleh manusia di zamannya itu, maka Allah akan pelihara ketakutan itu daripada dia. Takut miskin ke? Manusia takut ke? Kemiskinan itu Allah akan pelihara daripada dia. Kenapa? Dia memasukkan dalam hatinya perkara-perkara yang disuruh takut oleh Allah. Maka apa yang manusia takut di zamannya, maka itu Allah akan amankan daripada dia, atau Allah akan pelihara daripada dia. Simple kan? Tapi kerana agak jahil sikit kita ni, sehingga macam-macam takut kita masuk dalam hati, sehingga lupa memasukkan ketakutan perkara yang disuruh takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu dah? Ada. Sana.
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Sebelum mengakhiri kuliah, saya kongsikan dua syair kepada para jemaah dan juga satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syair ini telah diungkapkan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah seperti mana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Ibn Jauzi rahimahullah antara ulama yang kaya raya dengan bait-bait syair. Ibn Jauzi rahimahullah seorang ulama yang tegas dalam soal sanad hadis. Dan Ibn Jauzi rahimahullah seorang ulama yang walaupun ia telah mengkritik beberapa tokoh-tokoh yang hebat seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, tapi pegangan aqidahnya adalah pegangan aqidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan bukanlah saya ni antara favourite Ibn Jauzi itu, tak, tapi kerana kitab-kitabnya adalah sesuai untuk nak dibahas kepada masyarakat awam, kerana pembahasannya tak adalah panjang lebar sangat. Ada dua syair dan diikuti dengan terakhir riwayat yang ketiga, riwayat Ibn Abbas. Syair yang pertama, adakah yang pasti mati masih tertawa dan menikmati kenikmatan hidup yang dengan mewah? Adakah yang pasti mati masih tergelak-gelak, terbahak-bahak dan menikmati kehidupan dunia dengan mewah? Maka amatlah menghairankan. Makan-makan yang sedap sedangkan hari-hari yang berlalu memakan usianya. Tidak ada jasad yang boleh menghindari kematian, dan siapa mengenal Ar-Rahman iaitu Allah, maka hatinya tidak akan tenang dan tangisan tidak akan terlepas darinya. Sebab tu Bilal bin Sa'ad rahimahullah kata, seorang menikmati kemewahan hidup, seseorang makan dengan makanan yang sedap, seseorang memiliki kehidupan yang mewah, sedangkan namanya berada dalam kalangan ahlun nar, ahli neraka. Maka apa nikmat sangatlah dia menikmati kenikmatan dunia itu, sedangkan dia menikmati segala kemewahan di dunia, akhir-akhirnya namanya berada di kalangan ahlun nar, ahli neraka. Buat apa? Syair yang seterusnya, yakinlah setiap yang lahir itu dilahirkan untuk mati. Tidak kulihat orang yang hidup di dunia itu kekal. Dia pasti akan pergi meninggalkan dunia. Engkau keluar dari dunia ini seorang diri, meskipun engkau memiliki pengikut yang ramai, meskipun engkau memiliki harta yang begitu banyak. Yang terakhir, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, tidak ada hari-hari yang berlalu melainkan bumi akan memanggil kita dengan 5 kali dan 5 kalimat. Pertama, ya ibni Adam, wahai anak Adam, kau jalan di atasku, sedangkan engkau pasti akan kembali ke dalam perutku. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, engkau tertawa di atasku, sedangkan engkau akan menangis di dalam perutku. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, sekarang engkau gembira di atasku, sedangkan engkau akan bersedih di dalam perutku. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, engkau melakukan perbuatan maksiat di atasku, sedangkan engkau akan disiksa di dalam perutku. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, engkau makan makanan yang haram di atasku, sedangkan engkau akan dimakan ulat-ulat dalam perutku. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Nak poin ni? Nanti ya, nanti ambil. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebelum mengakhiri kuliah, macam biasa saya minta maaf banyak-banyak. Dia kata sepanjang tempoh si kuliah ni mungkin lebih kurang dalam
45 minit, 50 minit macam tu. Andai kata sepanjang tempoh si kuliah, andai kata ada kata-kata saya, percakapan saya, pembahasan saya atau kata-kata saya yang tergoris hati para jemaah hadirin hadirat, saya dengan rendah hati sangat mohon maaf. Yang seterusnya macam biasa, saya mengharapkan bantuan dan sumbangan daripada para jemaah baik muslimin dan juga muslimat, adalah bantuan sumbangan berupa doa untuk saya, untuk isteri saya dan untuk anak saya. Terima kasihlah. Sepanjang 2 bulan anak saya berada di NICU, saya kerap minta doa kepada para jemaah dan semua tolong doakan untuk anak saya. Terima kasih banyak-banyak. Anak saya bulan depan dah cukup setahun dah. Cepat masa berjalan Mula-mula saya minta doa tu, dan insya-Allah bulan depan panjang umur, cukuplah anak saya usianya adalah setahun. Terima kasihlah. Ia bertarung nyawa selama 2 bulan di NICU dengan berkat doa tuan-tuan perempuan, dan saya pun ada plan lah. Kalau anak saya besar nanti saya nak cakap kat dia lah, awak ni membesar dengan doa orang-orang saleh ataupun orang masjid, orang surau. Yang seterusnya, apa yang kita muzakarah yang lebih mustahak, apa yang kita muzakarah tadi, moga-moga Allah beri kekuatan untuk kita amal dan kita sampaikan pada orang-orang yang tak hadir majlis bersama dengan kita. Tanamkan niat untuk bangun tahajud sebelum tidur, dan juga sebelum tidur maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita yang kita tak tahu apa salah mereka dengan kita, kerana ia juga merupakan amal yang mudah masuk dalam syurga, seperti riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Akhir kalam yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri min Allah Ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.